Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat bagaimana cara untuk kita nak melukis poligon kekerapan. Okay. So sebelum ni kita dah lihat bagaimana cara untuk kita nak melukis histogram, di mana histogram paksi X dia mewakili sempadan bawah, paksi Y dia mewakili kekerapan. Itu bagi untuk melukis poligon. Melukis histogram. Jadi untuk melukis poligon, okay, so kalau nak lukis poligon kekerapan ni, yang paling penting kita kena tahulah apakah yang dimaksudkan dengan poligon kekerapan. Jadi poligon kekerapan ini adalah merupakan satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus. Dia ada beza dengan histogram lah. Histogram dia gunakan bentuk bar, okay. Tapi poligon kekerapan ni dia menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah bagi setiap kelas pada hujung atas setiap palang dalam histogram. Okey. So kalau katakan diberi pada kita histogram, jadi dalam histogram kita kena lukis poligon kekerapan. Okey, katakan contoh soalan macam tu. Dia dah bagi kita histogram, then dia minta kita cari ataupun kita lukis poligon kekerapan di atas histogram pun boleh, ataupun dia bagi directly suruh kita terus cari poligon kekerapan tanpa menggunakan histogram pun boleh. Okay, dia depends lah pada soalan yang diberi. Okay, tapi apa-apa pun kamu kena tengok soalan tu betul-betul lah. Baik, okay, berikut adalah merupakan langkah bagaimana cara untuk kita nak melukis poligon kekerapan. Jadi langkah yang pertama adalah kita kena tandakan titik tengah. Ingat, kalau poligon kekerapan kita gunakan titik tengah pada atas setiap palang bagi selang kelas. Okey. So kalau katakan poligon kekerapan ni paksi X dia mewakili titik tengah, paksi Y dia mewakili kekerapan. Okey. Jadi seterusnya kita nak kena tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas, dan berakhir dengan kekerapan sifar. Maksudnya dekat sini, kalau kita dah cari titik tengah bagi setiap point yang kita dapat, okay, setiap titik yang kita dapat ataupun kita cari daripada histogram tu, pastikan kita punya graf poligon kekerapan ni tak tergantung. Okey, maksudnya mesti kena ada starting, mesti kena ada ending. So starting dan ending ni kekerapan dia adalah sifar ataupun dia bermula dengan sifar. Okey. Seterusnya kita kena lukis garis lurus, okey, dengan menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelahan. So kita nak kena sambung tu menggunakan pembaris lah supaya kita punya poligon kekerapan tu kemas. Tak boleh guna freehand. Okey. Untuk poligon kekerapan kena gunakan pembaris, sambungkan setiap titik yang kita buat tu. Okey, baik. Jadi saya gunakan juga jadual kekerapan yang sama, right? Jadi untuk melukis poligon kekerapan kita gunakan titik tengah dan juga kekerapan ni. Okey. Jadi titik tengah ini adalah untuk paksi, mewakili paksi X ataupun paksi yang mengufuk. Okay, dalam bahasa Inggeris dia horizontal axis. Okay. Manakala untuk kekerapan sama juga dengan histogram, di mana kita gunakannya untuk paksi Y, untuk paksi yang mencancang. Istilah dia mencancang, dan dalam bahasa Inggeris dia kita sebut sebagai vertical axis. Okay, garis yang mencancang. Okey, baik. Jadi untuk poligon kekerapan kita kena gunakan dua perkara ni lah. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, titik tengah kita bermula pada 5, 10, 15, 20 dan seterusnya lah. Baik. Jadi sekarang ni saya nak gunakan titik tengah ni di atas histogram yang saya dah buat semalam. Okey. So saya akan pindahkan. So kita kena gunakan dia untuk melukis poligon kekerapan di atas graf semalam yang saya dah lukis tu. Okey. Baik, graf ini masih lagi sama, paksi Y dia masih lagi sama, di mana dia menggunakan kekerapan. Okey, so kita tak payah buat apa-apalah. Cuma paksi bagi X dia kita masih lagi jisim, tetapi kita gunakan nilai titik tengah. Jadi dalam histogram ni
mana yang kita katakan dia sebagai titik tengah? Okey, kita tengok. Saya gunakan pensel color yang lain lah supaya dapat perbezaan kan. Okey. Katakan saya guna warna hijau. Right. So, dekat histogram kita ada bar. Jadi tengah-tengah bar kita ini, yang ini merupakan titik tengah. Jadi kalau kita nak check, betul tak jawapan kita di sini adalah 5? Sebab first selang kelas kita 5 kan. Okay, so betul tak kat sini 5? Okay, kita nak check betul tak 5 bila dia di tengah-tengah bar bagi histogram tu. Jadi kita bacalah. So sini 2.5, sini adalah 3.5, sini ialah 4.5, sini adalah 5.5. Jadi di antara 4.5 dan 5.5 merupakan 5. Betul lah tu, titik tengah. Jadi setiap bar, okey, bar yang kita dah lukis histogram tu, di tengah-tengah dia merupakan titik tengah. Yang ini. So dekat sini, right, nilai dia adalah di sini 10. Nilai dia di sini adalah 15. So kita jangan tengok yang warna hitam tu lah. Kita refer yang pada warna hijau tu je. Okay, so sini adalah 20. Okay, so di sini adalah 25. So di sini 30. Dan akhir sekali 35. So sekali saya padamlah yang warna hitam ni. Saya tak nak. Okay, saya cuma nak tengok yang tengah-tengah ni je. So sini adalah 35. Right. Okey. Jadi kita dapatlah macam ni. Apa yang perlu kita buat sekarang? Bila kita dapat dot, okay, dot yang kita dah lukis tadi, yang ada di tengah-tengah bar ni, yang ini, langkah seterusnya ialah kita menyambungkan titik-titik tadi. Okey, so sambung mesti menggunakan pembaris. Baik. Ketika saya sambung, saya gunakan warna lain daripada yang inilah. So saya guna warna hitam, katakan. Okey, so saya sambung first ni dengan yang ini kan. So kita sambunglah gunakan pembaris ya. Okay. So ini sekali lah sebab dia sama je. Right. Saya tebalkan sikit. Okay. Sini dan sini. Okey. Sekarang ni bentuk kita dapat macam ni. Right. Tengok balik syarat dia tadi. Syarat dia apabila kita melukis garis lurus, okey, mana dia tadi? Nyala sekali. Right. Dia mestilah ini. Ni. Dia mesti pada kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Maksudnya sekarang ni kalau kita biar je macam ni, graf kita tergantung. So kita tak nak. Jadi kita tengok yang pertama. Okey, ini tadi yang pertama. Okey, ini adalah kita punya point yang pertama. Right. So kita kena cari di manakah kedudukan starting dia yang mempunyai kekerapan yang sifar. So, kekerapan sifar dia adalah berada di sini. Masih lagi mengikut skala yang samalah. Okey, di tengah-tengah garisan. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita sambung menggunakan pembaris. Okey, kita sambungkan dia. So dari sini ke sini. So dia dah ada starting. So starting dia kosong, ya. Starting dia dekat sini kosong. Okey. So mesti starting dia start daripada kosong. Right. Then yang ini pun sama juga. Okey. Jangan biarkan dia tergantung macam ni. So dia mesti ada ending. Alright, so saya betulkan gambar rajah ni sikit.
So saya panjangkan sikit kat sini. Dan kita sambungkan dia. Point tadi kan. Okay, sorry, kita buat point dulu. Point dia dekat sini. Dan barulah kita sambungkan dia menggunakan pembaris. Okay. So kita buat macam ni lah. Jadi sekarang terhasillah kita punya poligon kekerapan yang berada di dalam histogram. Jadi ini adalah dia punya ending dia. Okay, ending dia kat sini lah. Okay, ending dia di sini. Okay, so kita boleh letak nilai dia. So lepas 35, 37. Okay, so kita letak nilai dia. Kat sini nilai dia adalah 37. So tak perlulah nak panah ni. Nak panah ni saya yang saja nak letak. Nak tunjukkan dia punya starting dengan ending. So sini apa? Sini kosong lah. Sebab dia punya selang kelas dia adalah kosong kan. 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. So 5, 5, 5, 5. Jadi terhasil lah ya, poligon kekerapan di dalam sebuah histogram. Tapi depends lah pada soalan tu. Kalau dia kata dia tak bagi histogram, dia just nak minta kamu lukis poligon kekerapan, kamu terus lukis poligon kekerapan menggunakan titik tengah bagi paksi X dan juga paksi Y yang menggunakan nilai kekerapan. Baik, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan bagi soalan yang berkaitan untuk kamu. Sila cuba buat. Okay. Dan nanti saya akan berbincang lah. Macam tadi ada beberapa orang kawan kamu yang ada careless mistake ya. Dan kalau kamu tak hantar, maksudnya tak tahulah betul ke salah jawapan kamu. Kalau kamu hantar, saya boleh bimbing kamu. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini ya. Sekian, terima kasih.